Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Bang Cik Live. Bang Cik doakan viewer-viewer Bang Cik, semoga kita semua dilindungi oleh Allah SWT. Okay, sekarang ni Bang Cik berada di kawasan Mina, okay, kawasan tumpuan haji. Okay, Bang Cik ada bersama-sama juga dengan Botak.channel 73. Okey, dengan juga ada juga Bang Cik ada dua orang sebenarnya. Dan saya Muhammad Syarul Syari dalam YouTube channel Mekah Kenangan Terindah. Okey, apa topik Bang Cik nak sembangkan hari ni sebenarnya adalah orang cakap 550,000 orang ya Ustaz lebih kurang 550,000 orang telah berdaftar haji. Tapi kalau kita lihat pada pendaftaran hari yang pertama sudah mencapai 450,000. Jadi itu adalah anggaran. Kalau kita tengok sekarang dalam tempoh 10 hari, berapa ramai yang berdaftar itu tak disebutkan dalam portal haji lah. Okey. Dan sebenarnya tarikhnya dah ditutup kan? Dah ditutup pada semalam. Jadi siapa-siapa yang belum mengisi borang dah tak dikira, dah tak dapat. Okey, cuma dekat sini, dah Bang Cik suka kalau bercakap pasal haji, Bang Cik suka berada di kawasan Mina. Okey, di hadapan Bang Cik adalah bangunan, bangunan penginapan Mina. Jadi kalau sesiapa yang pernah datang umrah ataupun datang haji akan nampak bangunan yang besar ni. Bangunan yang besar ni dalam 6 blok. Okey, dalam 6 blok dan dah hadapan adalah jamrat. Macam biasa Bang Cik akan beritahu jamrat bukannya antara yang bulat ni, itu adalah eskalator. Betul. Okey, eskalator untuk pergi ke 4 tingkat jamrat. Betul. Okey, 4 tingkat ground floor. Termasuk ground floor. Okey, termasuk ground floor 4 tingkat. Dan ini adalah kawasan perkemahan yang digunakan oleh jemaah haji pada tahun ni. Yang belakang-belakang tu tidak digunakan. Tak digunakan. Yang muasim belakang sana tak digunakan. Tak digunakan. Muasim, bagi yang tidak tahu, cuba explain sikit Ustaz. Muasim tu tempat apa? Kalau muasim ni adalah satu tempat Asia Tenggara lah, di perkumpulan jemaah haji untuk orang-orang Asia Tenggara. Jadi macam masuklah Malaysia, Singapura, Indonesia di belakang sana. Sebelum ini pada tahun 1990-an, mereka tinggal berdekatan di hadapan, di dalam kawasan ini, berhadapan ni. Tapi selepas itu mereka telah diletakkan di belakang bukit muasim ni. Okey. Okey. Dan tujuan Bang Cik, bila pendaftaran ditutup dan Bang Cik mendapat khabar berita daripada sahabat-sahabat daripada Arab Saudi, kawan-kawan Malaysia, kawan-kawan Singapura, kawan-kawan daripada Brunei, kawan-kawan daripada Indonesia yang bekerja di Arab Saudi, ramai kawan-kawan kita yang berdaftar. Betul. Ramai dan Bang Cik, sebenarnya tujuan Bang Cik walaupun dah tak boleh daftar, kita doakan yang telah mendaftar. Betul. Kita mendoakan yang telah mendaftar dapat. InsyaAllah. InsyaAllah kita kalau boleh, kalau tahun lepas daripada Malaysia berapa orang Ustaz? Yang mana daripada Malaysia? Tak pastilah, dalam 30,000 lebih lah. Tahun lepas ni mana? Tahun lepas yang 2019. tahun yang yang COVID pertama. COVID yang pertama. COVID yang pertama tak silap saya 8 ke 10 orang. Jadi kita nak kuantiti lebih. Daripada 10 orang. Kita nak yang berdaftar sebab yang dengar memang ramai. Betul, ramai. Ramai yang daftar walaupun package kita tahu cukup mahal lah. Yang sama dengan Ustaz. Betul. Betul Fatin. Ustazah Fatin yang dapat tahun lepas kan. Okey, tak apa. Tapi orang cakap walaupun package mahal, package yang cukup, kalau kita sebagai orang biasa. Kita sebagai orang biasa memang cukup mahal. Tetapi itulah pengorbanan haji. Betul. Kepada sesiapa yang tak tahu lagi harga-harga package, boleh saya tanya Botak Channel, harga package yang ada, yang berapa package yang buka? Kalau tak silap dikabarkan tu 3 package tak Betul, ada 3 package. Ada package ekonomi, premium dan VIP. Di VIP yang jadi kata VIP ni dipanggil nama bangunan Abraj. Bangunan Abraj. Jadi mereka akan tinggal dekat sini. Kalau kita tengok dalam duit Malaysia lebih kurang, kalau dah tambah dengan VAT dengan duit Malaysia, dia hampir-hampir RM21,000. 21,000. 21,000 kat sini. Tadi kita dah tahu harga untuk package VVIP, iaitu sebanyak 21,000. 21,157. Ada package nombor 2 tu dalam berapa? Untuk package nombor 2 tu package premium dia panggil.
Yang mana package premium ni kalau di convert kepada duit Malaysia bersamaan lebih kurang RM18,371. RM18,371. Itu package pertengahan. Okey, yang mesti ada package nombor 3, package terakhir lah. Orang cakap ekonomi. Tapi dengan ekonomi tu pun sebenarnya banci tak mampu. Belum tahap lagi lah. Belum tahap yang dimampui oleh rakyat yang biasa. Berapa tu? Okey, kalau dah tukar dengan campur VAT sekali 15% dan tukar duit Malaysia bersamaan dengan 15,471. 15,000 untuk bancik pun tidak mampu. Tetapi sebenarnya sebenarnya kalau kenapa ramai yang mendaftar, sebab kalau kita tahu pun expected daripada sini bukan hanya golongan yang bawahan. Bukan golongan bawahan, ada juga atasan. Betul. Nak Malaysia, Singapura, Indonesia dan juga Brunei, ada juga bahagian profesional. Betul. Ramai juga dia orang punya gaji yang berpuluh-puluh ribu, beratus ribu. Dan sebenarnya bancik tak kisah sebenarnya bab harga. Betul. Tapi bab pengalaman yang tidak boleh dibeli. Betul. Kalau bancik mampu dan bancik boleh daftar, bancik daftar dulu sebenarnya. Duit boleh cari tapi pengalaman tidak boleh dicari. Sebab kita sekarang ni dalam tempoh Covid, sama juga kalau kita nak datang umrah pun susah. Betul. Sama juga kita nak buat haji pun bukan senang. Betul. Sebab tu orang cakap jangan kita duk fikir benda tu mahal, benda tu mahal, benda tu mahal. Tetapi mahal dan murah sebenarnya atas individu. Betul. Atas individu masing dan kemampuan masing-masing. Jadi kalau kita tengok kalau dengan dari segi harga package ni, kalau kenapa mereka upkan harga package sampai berpuluh ribu ni. Jadi kalau kita tengok, dia nak mengurangkan sebenarnya kuantiti orang yang berdaftar. Bila dia tengok harga package terlalu tinggi, mungkin anggaran ataupun margin untuk orang daftar tu kurang. Tapi tak kurang, margin tu tinggi terus. Sampai hampir-hampir nak 1 juta lah kan. Lebih kurang setengah juta kan, setengah juta orang yang daftar. Bayangkan dengan harga package macam tu, ramai yang akan terus untuk berdaftar. Tapi yang akan dipilih, wallahu alam bisawab, yang dikatakan adalah seramai 60,000 orang sahaja. Betul. Jadi dengan itu, selepas 60,000 orang, mereka telah mengeluarkan syarat-syarat yang berikutnya. Dia bukannya setakat syarat-syarat itu saja. Dia macam mana nak tapis, dia ada lagi memberitahu. Sebelum ni yang mengatakan hanya 1 dos boleh pergi buat haji. Tapi yang dikhabarkan mempunyai 2 dos yang akan dibagi keutamaan. Itu baru yang pertama. Yang tambah syarat dia. Tambahan yang kedua syaratnya, nak tahu apa dia? Kepada mereka bagi perempuan bagi wanita, kalau mereka yang ingin melaksanakan haji perlu ada mahram. Okey, betul. Tapi kalau yang kat sini, mereka tambah lagi syarat. Kepada mereka kalau yang nak mengerjakan haji perlu ada mahram yang ada dekat Arab Saudi. Yang ada tinggal kat sini. Yang tak ada mahram tak boleh. Mahramnya yang dekat luar negara tak boleh. Kiranya peraturan tu akan menambah dan menambah. Tambah. Dia cara tapisan. Ya, ada tapisan lagi. Itu yang kita tidak dapat jangkakan bahawasanya undang-undang di Arab Saudi ni sentiasa bertukar dan mengikut situasi. Itulah orang cakap, siapa yang dapat tu bertuah. Lah. Tapi kita sebagai rakyat Malaysia, rakyat Asia Tenggara, kita bercakap pasal yang blok bancik semuanya yang berbahasa Melayu. Sebab bancik tak berbahasa Inggeris ataupun tak berbahasa Arab. Jadinya bancik tertumpu kepada satu rumpun, iaitu kita punya Melayu. Dan kita doakan bersama-sama. Mana tahu bancik punya doa di tanah haram belum tentu dimakbulkan oleh Allah SWT. Mana tahu daripada subscriber atau viewer bancik ada yang termakbul doa. Betul tak Ustaz? Betul, setuju. Kita tak semestinya berada tanah haram ni semua dimakbulkan doa. Tidak. Kita mengharap juga doa daripada sahabat-sahabat yang berada di. Betul. Mungkin antara kalian adalah kalangan orang yang alim, dan Allah SWT akan angkatkan doa antum semua. Jadi itu yang sebenarnya kita galakkan untuk kalau kita berdoa, kita doakan ramai-ramai agar salah satu doa daripada antum, Allah akan angkatkan doa antum. Okey, insya-Allah. Okey, sebenarnya itu sajalah tujuan bancik sebenarnya nak buat vlog ni, disebabkan terlampau ramai orang berdaftar, tapi kita nak orang kita. Kita nak orang kita yang terlampau ramai untuk, dan dalam ramai-ramai itu boleh berkongsi kisah. Okey, boleh berkongsi kisah yang menarik. Sebab haji ni haji limited. Betul. Macam tahun lepas 8 orang, hanya 1-2 je yang boleh bercerita. Betul. Kembali. Kalau lebih ramai yang boleh bercerita kembali dan berkongsi apakah kenikmatan
haji di musim COVID-19, di musim pandemik. Okey, kita akhiri vlog Bancik hari ni. Berada di kawasan Mina, kawasan yang cukup indah, kawasan yang dicemburui orang ramai untuk berada di kawasan ini. Orang cakap kawasan macam-macam sejarah sebenarnya berada di Mina ni. Yang paling utama adalah tempat berkumpulan orang Islam yang paling terbesar di dunia. Betul. Bukan hanya Islam, tetapi agama-agama lain pun tidak boleh berkumpul seperti kita, umat Islam. InsyaAllah kita bertemu di masa akan datang. Jangan lupa subscribe untuk lebih Bancik bersemangat untuk berceritakan ataupun memberi berita terkini tentang Kota Mekah. Jangan lupa tekan button like supaya Bancik lebih orang cakap bersemangat. Jangan lupa juga share Bancik punya Bancik Live supaya kita boleh bermanfaat bersama. Dan jangan lupa komen jika ada apa-apa persoalan. Dekat sini juga jangan lupa Mekah Kenangan Terindah. Jangan lupa untuk anda subscribe channel YouTube Mekah Kenangan Terindah agar anda juga mendapat manfaat yang sama seperti Bancik Live dan juga Nizam Botak. Okey. Begitu juga botak.channel 73. Tolong subscribe, komen dan share. InsyaAllah kita akan kongsikan informasi terkini sementara berada di Kota Suci Mekah ini, insyaAllah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.